Filipina masih menuntut ataupun masih mengklaim Sabah ni kepunyaan ataupun sebahagian daripada Filipina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang untuk kita tengok sedikit kenapakah Filipina masih menuntut ataupun masih klaim Sabah ni sebahagian daripada Filipina. Negara sebenarnya sudah berdekad-dekad lamanya terpalit dengan isu tuntutan Sabah oleh kerajaan Filipina yang nampaknya langsung belum ada tanda-tanda jalan penyelesaian. Sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya sudah tentulah kita akan lebih memihak kepada negara kita untuk kita mempertahankan kedaulatan tanah air kita. Okey. Tetapi bagaimana pula dari perspektif Filipina? Kenapa mereka merasa mempunyai hak ke atas Sabah dan masih menuntut Sabah ni sebahagian daripada Filipina? Kita rungkai ada beberapa topik yang tidak pernah redah tentang isu yang sedang hangat diperkatakan ini. Yang mula diperkatakan adalah tentang Biro Borneo Utara mahu digerakkan semula. Isu tuntutan Sabah oleh kerajaan Filipina kembali disebut secara besar-besaran selepas Menteri Luar Filipina iaitu si Teodoro Locsin Jr., di mana dia memilih untuk membangkitkan kembali gerakan yang dinamakan sebagai Biro Borneo Utara ataupun North Borneo Bureau. Okey, semasa pembentangan bajet Kementerian Luar Filipina pada baru-baru ini ataupun pada tahun ini pada 15 September 2020. Utama isu ini kembali menjadi hangat, dia adalah disebabkan oleh beberapa insiden yang berlaku di media sosial. Okey, pada bulan Julai pada tahun ini juga, pada tahun 2020, di mana akaun rasmi Kedutaan Amerika Syarikat di Filipina, di mana diorang menyebut bahawa Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia. Kita tengok kenyataan daripada Kedutaan Amerika Syarikat itu sebenarnya, di mana kenyataan itu dilihat bagi wakil kerajaan Filipina dia sebagai satu penghinaan ke atas tuntutan negara mereka yang selama ini ke atas Sabah. Apatah lagi selepas kesilapan yang dilakukan oleh salah satu pihak sekutu terkuat mereka pada selama ini. Insiden yang mungkin dia kelihatan kecil di mata mereka, tetapi dia mendapat reaksi yang besar di mata netizen negara Filipina, di mana dikritik pandangan tersebut dan seterusnya dia memulakan perang cyber di antara warga Filipina dan juga Malaysia. Melihat masyarakat Filipina antarabangsa seakan-akan tidak lagi menghiraukan tuntutan mereka. Okey, selepas tu Kementerian Luar Filipina pun secara rasmi dia mahu agar kerajaan Filipina kembali serius untuk mengemukakan isu Sabah ini dengan lebih tegas. Isu tuntutan kembali dibuka di peringkat antarabangsa. Pas hangat di media sosial dan Filipina kembali memainkan bunyi-bunyi tuntutan. Okey, selepas tu Malaysia akhirnya mengambil langkah yang drastik di mana dia menghantar kenyataan di PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, pada 29 Ogos pada tahun ini, 29 Ogos pada 2020, di mana Malaysia menafikan wujudnya hak Filipina ke atas Sabah seperti yang didakwah. Jangan Malaysia selari dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa LCJ pada tahun 2001. Okey, di mana secara jelas dia memihak kepada Malaysia dalam isu pemilikan Sabah. Biasalah, ada juga pihak yang melihat isu tuntutan ini kembali ditimbulkan disebabkan oleh beberapa faktor politik semasa, dan ahli politik hanya mengambil kesempatan untuk memainkan, dia memainkan sentimen setempat ekoran daripada pilihan raya Filipina yang dijadualkan pada 2 tahun akan datang lagi pada tahun 2020. Sentimen tuntutan ke atas Sabah ni di mana dia dipercayai adalah sengaja dimainkan semula oleh sesetengah pemimpin Filipina dalam memastikan agar mendapat sokongan undi dalam undi rakyat, di mana tanpa menjelaskan reputasi ahli sebagai ahli politik kerajaan yang perlu tegas dan teguh terhadap tuntutan di Sabah. Banyak penganalisis politik, diorang percaya permainan tarik tali antara kedua-dua negara dilihat dan terus-menerus
di mana dia akan melakukan provokasi. Ini adalah yang benar-benar menjejaskan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara ini di negara serantau. Filipina rasa mereka ni layak menuntut Sabah. Persoalan utamanya adalah di sini. Jika ICJ dan juga PBB sendiri sebenarnya tidak pernah mengiktirafkan tuntutan Filipina ke atas Sabah sebagai satu perkara yang ada asas. Apa hujah sebenarnya Filipina bekerja melakukan tuntutan ini sehingga mahu menggerakkan semula Biro Borneo Utara pada tahun ini 2020. Dia bermula apabila semasa era Kesultanan Sulu di mana dia didakwa dia memajakkan Borneo Utara Sabah pada ketika itu dan kepada sebuah syarikat British yang dinama sebagai British North Borneo, di mana company dia dikenali sebagai NBCC pada ketika itulah. Di mana dia bernaung di bawah sistem kolonial Britain pada tahun 1878. Bagi Filipina, sebenarnya penyerahan Borneo Utara ni kepada syarikat tersebut hanyalah sebagai satu bentuk pinjaman. Pinjaman. Sementara bukanlah penyerahan penuh yang sepatutnya memerlukan Borneo Utara ni dikembalikan semula kepada Kesultanan Sulu. Perjanjian terbentuk dan juga dokumen grant di mana dia telah ditandatangani oleh Sultan Jamal Alam iaitu Sultan Sulu ketika itu dan wakil NBCC pun ada di sana iaitu si Baron van Overdyk dan juga si Alfred Ben di mana dia secara jelas hanyalah memajak Borneo Utara kepada NBC. Membenarkan NBCC ini mentadbir Borneo Utara atas perkenaan dengan keizinan Sultan Sulu. Di mana kerajaan Filipina pada masa itu diiktiraf pewaris kepada kerajaan Kesultanan Sulu yang sah. Menyebabkan Borneo Utara ataupun Sabah pada ketika itu sepatutnya dipulangkan semula kepada mereka oleh British oleh beberapa dekad lalu. Lepas berlakunya transisi pertukaran kesemua hak milikan di bawah kandilian Borneo Utara pada masa itu diambil alih secara rasmi oleh kerajaan Britain pada tahun 1946 di mana kerajaan kolonial Britain pada masa itu hanya mendapat hak milikan sementara yang di mana dia dipersetujui oleh Kesultanan Sulu ke atas Borneo Utara. Dan beberapa lagi dan juga dia merujuk kepada perjanjian pada tahun 1878. Kerajaan Filipina pewaris hak milik Kesultanan Sulu. Namun, teruskan menonton. Tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Borneo Utara ataupun Sabah sebenarnya sudah mula selepas era pemerintahan Sultan Jamalul Kiram yang berakhir pada tahun 1936 oleh pihak warisnya. Namun tindakan British pada masa itu dia mengisytiharkan pemilikan mutlak mereka ke atas Borneo Utara ataupun Sabah tanpa mau berunding lagi, dia merumitkan lagi isu ini. Dan pada tahun 1957 Sultan Ismail Kiram di mana dia merupakan pewaris Kesultanan Sulu, dia mengisytiharkan untuk membatalkan perjanjian dengan NBCC dan kerajaan Sulu tidak lagi termeterai. Lepas tu dia memulakan tuntutan rasmi ke atas Borneo Utara di peringkat antarabangsa. Deklarasi pembatalan perjanjian itu dihantar kepada tiga pihak iaitu PBB, kerajaan British dan juga wakil NBCC di Jesselton Point di Kota Kinabalu. Bagi membolehkan proses tuntutan mereka dimulakan ke atas Britain pada masa itu yang dikatakan merampas Sabah lalu menyerahkan kuasa kepada yang lain. Sebenarnya perjanjian menilai 1963 antara Kerajaan Melaya pada ketika itu bincangkan satu isu referendum rakyat Borneo Utara ataupun Sabah yang memilih untuk membentuk persekutuan bersama Tanah Melayu dan cuba dicabar keputusan oleh Filipina sebagai
dicabar keputusannya oleh Filipina sebenarnya tidak sah. Mana Sabah selamat menyertai Persekutuan Malaysia pada bulan September tahun yang sama, okey? Di mana dia mengakibatkan Filipina dia memutuskan terus hubungan diplomatik dengan negara kita yang terbentuk pada masa itu. Di mana kerana mereka benar-benar percaya Sabah ni adalah milik mereka. Malaysia dan Filipina kini dingin walaupun kedua-duanya saling berdamai dan hanya pada tahun 1989 hubungan diplomatik antara kedua buah negara terbentuk secara rasmi. Namun bagi Filipina sebenarnya pendirian mereka kekal untuk ke atas menuntut ke atas Sabah ni tetap diteruskan, dan Malaysia janganlah menganggap isu ini sudah selesai. Filipina akan terus menuntut walaupun sebenarnya hak Sabah, hak Malaysia ke atas Sabah sebenarnya adalah sah.